بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada Tuan Pengerusi Majlis MC kita pada pagi ini, Tuan Haji Jamidi, Tuan Nazir, Tuan Haji Hayat bin Rushdi, barisan imam-imam, Bilal-Bilal, ahli jawatankuasa Surau An-Nur, ayah-ayah, abang-abang, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ribuan terima kasih atas kehadiran semua pada pagi ini. Saya yakin ramai yang datang untuk nak menadah ilmu dan mencari pengalaman baru untuk kita lebih improve dalam sudut yang kita hadapi, yang kita minati ialah sebagai seorang imam dan seorang muazzin. Bila sebut muazzin, dia mesti dia nak ke imam juga, dan dia akan menjadi imam juga bila imam tak datang. Imam pun adalah muazzin juga. Jangan kata saya ni imam ni tak kena-mengena, bila tak datang biar. Tak, kita muazzin juga. Tapi janganlah sengaja tinggalkan tugasan kita. Tak apalah, biar imam kita hari ni. Kata imam hari ni, imam yang sering azan, suara dia boleh tahan pada imam lain. Tak apa, Abang Mat ada, biar Abang Mat azan lah. Saja kita lambat, tak boleh lah, itu tanggungjawab kita ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tengok ramai juga pada anak-anak semua ni. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak ya, yang akan memikul amanah ya. Makna suatu hari nanti anak-anak ini akan jadi seorang yang muazzin. Bahkan daripada sekarang boleh jadi muazzin dah ya. Surah An-Nur, saya galakkan Surah An-Nur ketengahkan anak-anak kita ni menjadi ataupun melatihkan mereka menjadi seorang muazzin ataupun imam. Daripada sekarang yang penting baligh lah ya. So kita tengok baligh lah. Kalau kata nak jadi imam, aqra'uhum li kitabillah, ya, maknanya yang lebih afdal membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sebutan huruf, makharijal huruf, tajwidnya, iramanya, itu kalau kita nak latih seorang anak-anak menjadi imam, kita biar mereka ni belajar jadi imam waktu usia muda. Muazzin pun sama. Daripada sekarang ni anak-anak, beri laluan untuk anak-anak, sekali-sekala mereka azan. Kalau kata ada bakat 2, 3, 5 orang kat surau kita ni, kat ahli qaryah kita sini, ya, buat jadual. Pesan kepada parent, pada ibu bapa, kami nak anak tuan untuk berkhidmat dengan kami sebagai muazzin jemputan ataupun muazzin rawatib ya. Kalau kualiti dia bagus, kita utamakan mereka supaya mereka ni lebih berkhidmat untuk kampung kita dan memberi sumbangan tauladan kepada anak-anak lain, menarik untuk ke masjid. Sebagai mukaddimah, sebagai mukaddimah, kita tahu sekarang ni surau masjid setelah COVID-19 masih lagi lah kita dalam keadaan ada lagi lah COVID-19 ya. Afanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala pelihara kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di negara kita yang tercinta. Dia punya masjid jamaah kita ni berkurangan. Ketara sikitlah jamaah kita. Saya tak tahu lah Surah An-Nur okey ke? Masih maintain ke? Maintain. Selama 2 tahun ramai yang solat kat rumah, yang jadi imam kat rumah, jadi muazzin kat rumah, khatib kat rumah dan sebagainya. Bila dah dibebas untuk kita ni bergerak, surau masjid kita ni, ramai yang rasa macam
Dia biasa solat kat rumah. Jadi kurang ramai ke seorang masjid yang saya tahu. Jadi kita start pada hari ini, ayah-ayah yang dirahmati Allah, abang-abang, anak-anak, hidupkan suasana kita balik. Suasana dulu yang kita rindui, hidupkan balik. Tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan, tuan-tuan. Dulu surau kita ditutup, surau di luar sana tutup. Ramai jamaah komplain, kenapa AJK masjid tutup surau? Bila buka, jamaah yang sama yang datang. Ini sebagai mukadimah sikit, tuan-puan. Tuan-tuan, anak-anak rahmati Allah, hidupkan suasana surau An-Nur kita dan surau-surau masjid-masjid yang berdekatan dengan kita. Dengan kehadiran kita lah mengimarahkan surau dan masjid. Okey, ini sebagai mukadimah sikit. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Surah Fussilat. Tak ada siapa ayat waman ahsanu qawlan mimman da'a, tidak ada perkataan yang lebih baik melainkan orang-orang yang menyeru untuk sebut nama Allah, membawa kita ke jalan Allah, iaitu orang-orang yang melaungkan azan. Jadi pagi ni kita ada 2 slot tau. Slot pertama saya akan kupaskan cara nak jadi muazzin yang cemerlang, sebutan dan sebagainya. Lepas tu dia akan bersama dengan tips-tips antara muazzin dan imam ni, dia lebih kurang sama ya. Maknanya di sudut suara, sebutan tu kita akan betulkan insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, 1 jam setengah, separuh hari, setengah hari, 1 hari memang tak cukup. Sepatutnya kena duduk 2 hari, 3 hari. Baru dia puas. Seorang-seorang saya dengar, seorang-seorang azan, seorang-seorang baca Al-Fatihah dengan saya. Tapi masa kita terhad, apapun ambil poin yang penting. Sekiranya kalau ada kesilapan dalam sebutan yang saya kupaskan nanti, tuan-tuan take note. Aku rasa aku salah kat sini, so kita betulkan. Take note kat situ. Surat yang ada ataupun yang saya bagi untuk pihak surau kita print tu, itu dah hasil daripada saya buat untuk kenangan dan tanda ingatan daripada saya. Nanti insya-Allah kalau siapa nak ambil tanda tangan cop ke, selepas nanti kita saya akan ada cop gambar saya sebagai kenangan. Bolehlah frame buat kenangan jadi macam 2 in 1. Maknanya kita buat kenangan bersama dengan Ustaz Karim ya. Kalau saya panjang umur, boleh jumpa lagi. Kalau umur saya pendek, tengok dekat situ, teringatkan saya, sedekah Al-Fatihah kat saya. Itu je lah. Hidup ni kita kena cerita hal mati pun kita kena ingat juga kan. Jangan sebut Ustaz, jangan cakap hal mati Ustaz. Tak ada. Kita sebenarnya bila masa kita akan tinggalkan alam ini. So kita kena buat kebaikan, buat kebajikan terhadap masyarakat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kelebihan kita masuk slot ataupun part pertama tentang muazzin ya. Bila sebut muazzin ni tuan-puan rahmati Allah, biasanya orang lelaki, perempuan tak ada azan ya. Jadi bila sebut tentang azan, saya ingat dulu waktu saya kecil di Makkahul Mukarramah, ayah saya sering bawa ke Masjidil Haram. Usia saya 8 tahun, azan pun saya tak pandai lagi, dengar sahaja. Belajar pun tak ada, memang zero. Tapi oleh kerana sokongan seorang ayah dan sokongan seorang ibu, Karim pergi masjid, ikut ayah. Allah yarham ayah saya, dia belajar kat Masjidil Haram dengan tuan guru Syekh Abdul Karim Al-Banjar, dengan Syekh lain lagi, Syekh Abdul Qadir Mandili. Dulu ramai daripada guru-guru Nusantara kita, daripada Indonesia, dan ramai yang ada di sana daripada Nusantara kita, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, semua jadi bermustautin di sana
untuk menuntuti ilmu tu ramai yang balik buka pesantren, buka pondok, orang dulu kan. Sekarang ni pun ada anak-anak muda kita yang pergi belajar universiti Ummul Qura, pergi belajar kat universiti Jordan, di luar negara, di Universiti Madinah dan sebagainya. Banyak yang anak-anak kita sekarang ni dia ada beasiswa, dulu tak ada. Jadi kita masuk pada tajuk kita, sokongan ayah ibu dalam hidup kita amat penting. Jadi saya dulu minat seni-seni suara ni. Bila saya didorong ke masjid selalu, saya minat dengan azan, saya minat dengan imam. Ramai pada kalangan kawan saya, tak semua yang menghafal Quran di Masjid Haram, tak semua boleh azan. Macam tuan-tuan yang hadir ni mesti datang semua bukan dipaksa, memang minat. So minat tu kita kena ada namanya tambahan ilmu lagi. Macam saya minat dengan Quran, minat dengan azan. Tiap-tiap hari saya dengar live Mekah, live Madinah, live azan. Sebab apa? Nak upgrade, nak tambah lagi. Apa dia? Lengok apa yang baru yang Syekh buat, irama apa pula yang baru dia buat, apa perubahan bacaan dia. Sentiasa kita kena upgrade. Sama juga dengan kita di qaryah, di mana-mana tempat, kita kena sentiasa improve dan sering mendengar. Baru ilmu kita dunia akan berubah. Tapi kalau siapa bangga dengan apa yang dia ada, maka dia masih lagi dalam keadaan kelemahan, keadaan yang ada lagi kekurangan sebenarnya. Kalau siapa akui, aku imam yang mantap dah, aku imam tak perlu ditegur, aku muazzin tak perlu ditegur, aku memang dah saya ni perform dah 12 tahun dah khidmat, saya dah 20 tahun dekat surau, dekat masjid, jangan ditegur, pantang ditegur, tak boleh. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, kita kena tetap mencari ilmu yang baru kita ni jadi orang yang lebih afdal pada semalam, ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang muazzin, atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah, ya, leher kita di akhirat kelak nanti bagi orang yang suka azan ni, atwaluhum a'naq, maknanya leher kita ni tinggi ataupun panjang. Maaf ya, di akhirat kelak nanti kita nampak dia, ini orang ni mesti atas muka bumi dulu ni dia ni muazzin ni. Tapi bukan panjang leher dia tu nampak buruk, macam zirafah. Kita tengok dia macam sesuai dengan dia, cantik, nampak macam sesuai dengan dia lah. Tapi kalau kita di dunia ni sengaja pergi modify, buat leher panjang, pelik pula nampak kan. Tak, maksudnya di akhirat kelak nanti itu beza antara kita dengan orang biasa. Sejauh mana azan kita orang dengar, insya-Allah dia punya pahala kita sebesar mana, sejauh mana yang kita azan tu, masya-Allah, gugurkan dosa-dosa kita. Semua yang kita, bila kita azan, benda-benda yang keras, benda-benda yang panggil jamat, benda-benda yang pokok, rumahan, apa sahaja akan menjadi saksi buat kita semua. Kita nak sebagai muazzin, bukan setakat ahli qaryah kita sahaja dengar azan kita. Kita nak sampai azan kita ni pergi sampai ke langit. Jangan sampai azan kita ni separuh je, bunyi sini je, naik langit tak bunyi dah. Kenapa? Ada unsur-unsur yang dikatakan kemungkinan niat dia tu tak betul, kerana nak pangkat, kerana nak dipuji dan sebagainya. Maka kita di sini sebagai muazzin bukan hanya untuk title, kita nak betul-betul minat pada hati. Anda spot bila-bila masa saya boleh bantu Bilal sahabat saya. Ini tak, ini saya nak cerita sikit lah supaya kita sebelum kita lupa. Setengah-setengah Bilal, bila dia minta tolong Bilal lain, jangan haraplah memang tak akan bantu. Kalau lagi Sabtu Ahad memang tak pada duduk kat rumah aje. Sebab roh tu tak ada. So kena ada roh minat azan tu, betul-betul minat dengan azan. Bila-bila masa dia akan boleh tinggalkan apa yang ada depan dia. Contoh, kita bersama dengan keluarga, ada setengah jam lagi kita nak azan. Kawan kita kata memang keuzuran tak dapat azan. Kita orang pertama yang bantu dia. Ini dinamakan ada ruh sebagai muazzin. Mengorbankan diri,
bagi tahu kat isteri yang kita makan jap lagi lah, selepas solat kita makan. Abang nak bantu kawan kejap ni sebab kawan emergency. Itu namanya roh. Ada roh untuk wa yu'thiruna ala anfusihim, dia korbankan diri dia untuk kawan dia. Akan datang kita pula diuji dan sebagainya. Sama saya akan cerita tentang muazzin dan imam lebih kurang sama. Imam pun sama juga. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dah masuk pada lafaz azan, sebutan azan yang betul, yang salah, saya nak kita tahu apa dia pahala dan istimewa orang yang jadi muazzin. Kalau orang tahu keistimewaan sebagai menjadi muazzin, orang akan berebut tuan-puan. Kalau boleh mengundi, nak mengundi, nak jadi muazzin. Tapi kita kena belajar samalah, jangan muazzin main hentam saja. Lagu azan, tak ada lagu azan, lagu sendiri. Jangan bawa lagu Hindustan pula. Kita kena belajar lagu azan yang sesuai lah, seperti azan Mekah, azan Madinah, azan Masjid Aqsa, azan Mesir, kan banyak azan kita, azan Jiharkah. Saya bagi contoh azan yang kita suka, masyarakat kita suka apa dia, azan Mesir contohnya, kita belajarlah. Sebab saya tahu yang hadir semua ni ada yang berbakat, dia boleh tiru. Ada yang cerita sampai esok pun dia, azan aku yang ni je ustaz, yang aku boleh ni je ustaz. Kau buat macam mana pun lagu yang ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu je ustaz. Daripada dulu sampai sekarang yang tu je. Ustaz cakap lah jiharkah ke jerkah ke macam mana, yang tu je ayat ada pun. Kita tak boleh nak paksa yang mana ada. Boleh jadi azan yang normal ni lebih istiqamah pada azan yang sedap. Saya pernah bagi satu surau tu, pakcik tu dah 30 tahun dah, dia azan dia je. Dan kalau pakcik tu tak datang, orang akan rindu dia. Mula-mula jemaah komplain dan sebagainya, lama-lama, mana abang haji tu? Rindu pula, dah tak ada dah ustaz, dah kembali ke rahmatullah dah. Ketika tu baru kita rasa nilai seseorang hamba Allah. Selama ni kita komplain, mengata tu kenapa imam tu baca macam ni, dah yang tu je yang ada, kan? Jadi kita kena cuba melapangkan dada dan cuba mencari yang lebih afdal, mengganti serta dengan tambahan ilmu sama. Jadi kita tak boleh nak abaikan orang tua kita, tapi jangan sampai ketepikan langsung. Tak, kita kena ada penghormatan dan kita kena ada mencari bakat-bakat yang baru, sebab iman kita akan pergi, tak ada yang lama tuan-puan ya. Tuan-tuan rahmati Allah, minta maaf saya selalu kuliah tuan-puan jadi puan keluar juga, tak apalah, kemungkinan ada yang tengok live kat rumah. Bolehlah ibu-ibu dekat rumah tengok live, memberi nasihat kepada anak-anak ya, mana ucapan saya ni. Jadi kalau saya tersebut puan pun ada yang dalam di rumah sedang tengok saya, jadi bolehlah bagi tunjuk ajar mana yang saya sampaikan kepada anak cucu. Tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut tentang azan, banyak kelebihan dia. Orang nak berebut, nak mengundi, nak mengundi jugalah nak jadi muazzin. Tapi kita di surau kita, masjid kita, kampung kita ni, kalau kita ada bakat, cakap dengan Tok Bilal, cakap dengan Tuan Nazir, saya minat dengan azan. Okey, masuk bilik saya nak dengar interview sikit. Cuba azan macam mana? Kok azan salah. Betul tak tuan? Sebab saya selalu macam tu, ustaz, saya minat dengan azan. Okey, azan. Ada yang bagus, ada yang berbakat, alhamdulillah. Yang tak berbakat, saya kata kamu balik belajar lagi apa yang patut, saya bagi poin-poin. So kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya selalu bila setiap kali penyampaian saya, kuliah ke, nak jadi imam ke, jadi muazzin ke, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat melaksanakan amanah ini dengan sempurna. Apa dia? Pertama ni, saya nak bagi tips. Kalau nak jadi muazzin yang cemerlang, persiapan awal tu kena ada tuan. Kalau kata anak-anak tuan-tuan nak jadi muazzin subuh, azan pukul 6.05, 5.15 tu paling kurang dah bangun dah. 45 minit ataupun seawal sejam, paling lewat setengah jam tuan. Minum air biasa mineral ataupun air suam, jangan terlalu panas. Duduk lebih bertenang.
sampai ke surau awal waktu sikit ataupun masjid sebagai muazzin, baru dia ada persiapan awal. Yang seterusnya tidur awal. Ini tips yang saya belajar daripada Ketua Bilal Masjidil Haram, ayahanda angkat saya Syekh Ali Mullah. Kalau kita dengar dekat TV, dekat YouTube, dekat mana, dekat jam mana-mana, dekat azan yang top Masjidil Haram tu, nak cerita tuan-tuan, memang bukan senang nak rapat dengan beliau. Daripada semenjak umur saya 8 tahun, 9 tahun, salam, duk salam, sehingga umur saya 32 tahun, baru saya boleh bawa dia datang ke Masjid Negeri Selangor. Baru saya boleh berdamping dengan beliau. Berapa tahun? 20 tahun lebih. Saya bersabar dan saya sering menangis bilalah saya nak dapat berkhidmat dengan idola saya. Rupa-rupanya tuan-tuan, tiada mustahil atas muka bumi ini. Sekiranya kalau kita minat dengan sesuatu, Allah Ta'ala akan kurniakan apa yang kita minat. Cuma cepat dengan lambat. 20 tahun lebih tuan-tuan saya sabar. Saya tak dilayan. Salam dengan Syekh. Ni saya cerita ni, pengalaman saya ya. Budak-budak lain belajar tahfiz, bukan belajar tahfiz sahaja. Ada yang lari separuh jalan belajar tahfiz, lepas asar maghrib, lepas maghrib dia cabut lari main bola dekat terowong dekat Mekah tu. Ni saya nak cerita tuan-tuan. Saya pernah ikut sekali je, balik kena marah dengan ayah saya. Dia kata, Abdul Karim, kalau kamu nak senang sekarang, kamu nak bebas sekarang, kamu akan susah kemudian hari. Saya ingat kata-kata ni. Dan saya salah satu anak-anak yang tak suka menjawab, tak suka saya ya baik baba. Sebab saya ni anak ibu dan anak ayah, mana jarang keluar rumah. Kawan-kawan saya kutuk saya, hina saya. Karim ni tak boleh pandai kawan dengan ni. Dia memang asyik pergi masjid, balik duduk kat rumah, tak kawan dengan kita orang. Kawan-kawan lain main bola sana sini, balik kasut, balik kaki luka, balik terseliuh kaki, main bola, lompat sana lompat sini. Kan sana kan Masjid Haram kat Mekah kan di bukit, macam-macam, kena batu lah, kena baling batu dengan anak Arab, kena bully, macam-macam cerita. Saya tak, saya di Perli ya. Ni anak ibu ni duduk kat rumah je kan. Saya ingat lagi. Sekarang ni yang Perli saya tu, aku menyesal Karim. Aku menyesal. Aku dulu mewah dulu. Bapa aku, mak aku tak ada dah. Sekarang ni aku memikul amanah 5 orang anak, aku tak ada kerjaya. Aku menyesal. Tengok dia lebih pada saya lagi tuan. Usia sama, tapi dia dah botak dah. Rambut dia dah putih semua dah. Dia kata, Karim, kau pakai apa ni, hinai ke apa kan ni? Saya kata tak ada, memang macam ni. So kau tengok dulu 2010 sampai sekarang ni sama je. Kamu tak stres ke Karim? Saya kata semua manusia ada masalah. Tetapi bila kita berdamping dengan masjid, surau, Al-Quran, dengan para ilmuwan, jadi orang baik, insya-Allah stres kita terhilang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang seterusnya saya bagi tahu tadi tentang bila kita nak jadi muazzin, persiapan awal, tidur awal, bangun awal. Jangan bangun lambat tuan. Ini nak jadi muazzin, bangun ada 5 minit lagi, alio basi kat sini, buru gigi pun tak. Nasib baik mic ni tak boleh bercakap. Kalau mic ni bercakap, dia cakap mulut busuk lah Tok Bilal. Nasib baik mic ni tak boleh bercakap. Persiapan awal sebagai muazzin, ini saya bagi tips tau. Sebab saya minat dengan azan, walaupun saya imam, tapi saya minat dengan azan pada dulu sampai sekarang. Kalau saya tunggu je, kalau Bilal ni tak sihat, saya orang pertama. Dan Bilal kalau nampak saya, kalau saya bertugas, Syekh, Ana setakat maghrib je lah. Ana tugas 4 waktu je hari ni. Yang isyak tu ada Bilal jemputan. Saya lah. Makna dia tahu dah saya minat azan, tapi saya tak selalu azan sebab kita tugas kita bagi imam. Tapi dakwah sekali-sekala kita kena beri sumbangan. Jadi seterusnya ialah tentang persiapan awal. Yang kedua, keterampilan sebagai muazzin ni ataupun imam. Kalau di surau masjid dia ada uniform dia. Janganlah sampai jubah tu berbulan-bulan tak basuh. Kopiah ni sampai kuning separuh.
Jadi muazzin datang masjid pun tak mandi, minyak wangi pun tak pakai, ubat ketiak pun tak pakai. Kalau selisih tu tahu dah, ni mesti Bilal tu, ini mesti imam tu. Kenapa? Keterampilan dia tu kurang ada. Saya tak cakap surau kita, ni saya cakap dengan secara keseluruhan. Ada imam dan Bilal tidak menjaga keterampilan. Kita nak sebagai muazzin mencerminkan kepada masyarakat muazzin yang berdisiplin. Datang di awal waktu, paling lewat setengah jam. Ini datang parking motor ni, lari kat luar tu, masuk waktu, mari masuk azan terus. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Macam mana Bilal cemerlang? Kemungkinan ada berlaku pada tuan-tuan. Ya, ada kemungkinan emergency, kita tak sengaja kan. Tapi jangan jadi benda tu habit, budaya. Jadi kita kena jadi seorang yang imam Bilal yang profesional, menjaga masa. Imam pun sama juga, kena bangun awal. Sebab apa? Sebab kualiti suara kita ni tuan-tuan, ini pengalaman saya ya, belajar dengan Tok Guru Bilal Masjid Haram. Dia kata kita kena tidur awal, bangun awal, dan mood kita kena okey. Jangan bangun dengan keadaan mood tak okey, ataupun tidur, katalah Tuan Haji tidur malam ni bergaduh dengan isteri, datang masjid seorang dengan mood tak okey, penyampaian kita kemungkinan akan tak okey. Sebab mood kita tak okey. Jadi kita kena datang dengan mood yang kita rasa okey, dengan keluarga, dengan isteri, jangan ada pergaduhan. Ini sambil cerita dan lawak daripada Tok Guru saya, Syekh Ali Ahmad Mullah, Ketua Bilal Masjid Haram. Sekarang dia kurang sihat, dah berumur, tapi masih azan lagi ya. Tuan-tuan, kalau di Masjid Haram muazzin sampai mati, pensiun tak ada, pencen tak ada. Atas wheelchair pun dia azan juga. Cuba cari dalam YouTube azan atas wheelchair, ada. Syekh Muhammad Siraj Ma'ruf Bilal Masjidil Haram rahmatullahi alaih, dia azan atas wheelchair tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu muazzin yang saya tiru tadi tu, Syekh Muhammad Siraj Ma'ruf. Dah berumur, dia uzur, tapi dia sering bertugas lagi walaupun dia tak larat. Sekarang ni jatuh kepada ayah angkat saya, Syekh Ali Mullah, dia azan atas wheelchair. Tengok dia punya, nak cari pahala muazzin tu. Kita ni yang sihat, tegeh-hegeh datang ke surau masjid. Ketua Bilal Masjid Haram, Syekh Ali Mullah, datang Masjid Haram, kalau azan pukul 5, 3:30 tu dah terpacak kat masjid dah. Tu yang dia azan subuh macam azan maghrib tuan-tuan. Kita azan subuh silap-silap separuh jemaah ataupun budak-budak yang ada kem kat luar tu lari. Ingat hantu raya mana azan. Allahu Akbar, Allahu. Asal suara okey je, sembang kat kedai kopi okey je, suara dia kalau sembang kuat. Oleh kerana persiapan tu tak ada, bangun lambat, suara tidur jawab dia. Imam pun sama juga. Sebab tu kita kena bangun paling awal, paling lewat, setengah jam tu kena ada. Ini tips saya bagi kepada tuan-tuan. Saya kalau nak bertugas, saya suka tidur lambat. Ini saya lah, tapi tuan jangan ikut saya. Saya tidur lambat dan saya bangun awal, suara seperti mana jadi imam maghrib dan isyak ataupun azan. Dia bertanya, Ustaz, suara Ustaz sama, maintain sama. Saya kata saya tidur lambat dan bangun awal, dan saya cover balik selepas subuh. Tidur pula sejam setengah ke, cover balik sejam setengah kita tidur lambat tu. Tapi janganlah ambil tips ni saya cerita sahaja. Lepas tu kalau nak ada suara tak bunyi serak, ni saya nak bagi tips pula ni. Ni masih bagi tips awal tau. Lepas tu baru kita masuk dalam sulbal mawdu' ataupun dalam lafaz azan. Jangan makan durian. Kalau nak makan-makanlah. Saya cakap terang. Saya kalau makan durian, gunalah petua orang tua kata makan dengan minum air dengan kulit durian ke apa ke. 2 bulan saya suara hilang suara.
Ni 3 bulan lepas ni. Lepas tu saya kata taubatan nasuha, tak nak lagi dah. Tak boleh nak jadi imam pun tak boleh, baca nak push tinggi tak boleh, nak azan pun tak boleh. Selalu kita azan hayya 'alas salat, tak boleh. Hayya 'alas salat. Hilang. Ni luka dia macam suara ni. So tuan-tuan rahmati Allah, anak-anak yang rahmati Allah, nak makan durian makan, tapi jangan lebih. Sebab saya pernah makan durian yang 3 bulan lepas. Tuan rumah kata, ustaz, hajat bunda saya ni durian Musaking ni yang paling nombor 1 ustaz ni. Ustaz rasa sikit. Tak boleh lah Bang Haji, saya ni tak boleh lah sebab saya jaga suara. Ustaz, siap kat mak saya hajat ustaz, makan durian Musaking yang nombor 1, yang tak tahu nombor 1 nama apa dia, Musaking ke apa dia, kan ada lagi nama lain. Ya Allah tuan, macam aiskrim, bubur 1 hilang, bubur seolah hilang, 5 macam mana tak hilang suara kan? Saya kata, ustaz, nanti ustaz minum dengan kulit durian tu, ustaz minum air. Saya minum, pagi subuh esok saya test suara saya, tidur awal dah bangun, mana ni hilang suara, tak ada. Jadi imam dah lah subuh sejadah tuan, baca syurim lah jawab dia kan. Imam syurim kan suara dia jahur, suara dia suara original, suara dia bunyi boleh menggegar bukit Mekah tau. Bukan sudih nyaring kan, sudih nyaring, Syekh Mahir separuh nyaring. Jadi saya selalunya saya baca sejadah ni Syekh Mahir, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yaquluna iftarah. Saya baca, pagi tak boleh, saya buat Alif Lam, alamak hilang. Patutlah orang kata durian ni panas sungguh tuan-tuan. Jadi ni tips, jangan makan durian. Nak makan, makanlah, tapi tanggung risiko masing-masing. Ada yang makan 5 pun tak ada masalah, itu anugerah lah. Peti suara kita ni, anak-anak, ayah-ayah, memang sensitif. So ini sebagai tips awal-awal pada tuan-tuan untuk imam dan muazzin ya. Maknanya jangan makan benda yang terlalu panas seperti durian, ataupun bergetah seperti rembutan. Itu boleh buat batuk tau. Mata kucing. Nak makan sikit-sikit lah, cubalah tengok macam mana. Kalau rasa macam, ustaz saya makan 1 kilo okey je, silakan, saya tak ada masalah. Tapi ada orang jenis halkum dia ni manja, atau peti suara ni manja. Saya baru jumpa dengan Abang Awi, Datuk Awi, minggu lepas. Saya kata, Tok duk tarik tinggi-tinggi tu, suara tu okey tu, macam mana Tok? Dia kata, saya tak pantang, ya asalkan halal depan mata saya makan semua. Datuk Awi, dianugerahkan oleh Allah kepada Datuk Awi, dia tarik nyaring macam mana pun. Tapi kalau saya, ini cerita lah, pengalaman bab peti suara. Saya tanya Datuk, Tok, saya ni saya ni sebagai imam nak tanya pengalaman. Dia kata, saya tak pantang. Kalau belajar pantang nanti kita jadi manja. Betul juga. Tapi bagi saya kalau pantang lebih baik lah, lebih still dan lebih sama. Tapi kalau kata terlalu pantang sangat susah. Tapi bagi saya saya rasa senang. Bulan Ramadan orang makan kambing golek, ayam golek, unta, makan semua. Saya buka puasa kurma dengan air zam-zam je. Sebab apa? Sebab nak jadi imam yang berkualiti. Tapi kalau saya makan kambing golek sekenyang-kenyangnya, murtabak sekenyang-kenyang jenis murtabak, baca Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua okey, salam yang kedua dah bunyi hilang dah lagu. Sama dengan muazzin juga. Muazzin mula-mula sedang asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Lepas tu mari dah asyhadu anna Muhammad. Alamak, awak ni kenapa ni? Awak pancit ni awak ni. Tengok balik. Flashback balik. Apa yang kamu makan tadi Tuan Bilal? Segala jenis martabak awak dah balun tadi. Awak kata bulan Ramadan syahrul Ramadan al-mubarak, kita syahrul Ramadan al-murtabak. Apa jenis murtabak Tok Bilal tak makan tadi? Air sapu semua. Itulah akibat dia. Imam pun sama juga. So peliharalah ataupun jagalah kualiti suara kita, pasal kita nak guna panjang lagi. Surau kita 8 rakaat, dia ada kualiti dan ada masa yang ditetapkan.
Kita nak guna kualiti kita ni, kekuatan kita ni selama 45 minit. Kalau kata surau kita buat 20 rakaat, tenaga kita kena lebih simpan lagi untuk persiapan nak jadi imam 20 rakaat. Ini saya tuan-tuan. 5 kilo, 7 kilo bulan Ramadan akan menusuk. Habis Ramadan naik 10 kilo. Bulan Ramadan, kalau nak jadi imam, jadi muazzin dan cemerlang, jaga kualiti suara. Ataupun sepanjang hidup kita jaga. InsyaAllah boleh maintain selama-lamanya. Okey. Jangan makan pedas. Tapi kalau nak makan, makanlah. Saya tak nak nafi. Saya tak nak larang. Jangan minum ais. Ketul ais. Minum ais sejuk. Minum ais suam. Tidur waktu malam kalau boleh. Kalau kita dalam suhu sejuk bilik kita dalam 20 ke apa ke, bini kita tak boleh tidur panas lah, nak aircon 18 dan sebagainya. Kita sebagai imam muazzin tak boleh lah abang sejuk lah, kita pakai baju biar tebal sikit. Tok Guru saya kata pakai stokin tidur. Pakai stokin. Pakai stokin pasal aircon tu dia tembak kat kaki kita dan sebagainya, pakai stokin. Jadi saya tidur pakai stokin tuan. Alamak, macam nak main bola pula pakai stokin, gimana jalan-jalan, tak ada. Sebab ini yang lebih untuk keselamatan. Bila kita bangun, suara kita ni tak jadi sersema pagi nama, ataupun panggil bersing pagi, atau dinamakan resedung. Kan ada orang bangun pagi kan panggil Haji Hashim, glamour Haji Hashim pagi-pagi. Tu ya orang-orang yang resedung kan. Saya tak nak resedung pasal kita jaga. Tapi kalau kita kaji balik, memang cuaca berbeza. Daripada bilik tidur kita nak ke tandas cuaca lain tau. Lepas tu turun ke bawah pula, pakai baju, jubah, semua persiapan, masuk tandas bawah cuaca lain. Masuk kereta, cuaca start kereta pasal aircon, cuaca aircon lain pula tu. Nak ke masjid pula cuaca lain pula. Beberapa fasa kita lalui, beberapa cuaca kita akan lalui. Bagusnya COVID-19 ajar kita ni untuk kita pakai mask selalu. Kalau pergi Mekah ke balik umrah ke, memang kalau pakai mask, maintain pakai mask, tak buka insya-Allah batuk tak ada. Ini saya pernah mujarab, saya pergi bawah ni, saya tak pernah buka mask. Alhamdulillah balik tak batuk tuan-tuan. Tapi bila balik Malaysia ni dia nak batuk juga. Itulah cerita. Tapi duduk kat Mekah tu tak batuk. Ini nak cerita pada filter suara kita ni memang kena jaga sensitif. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya bagi tips tadi tu untuk keistimewaan kita ni lebih improve dalam sudut suara kita. Okey, jom kita masuk dalam lafaz ataupun lafaz azan. Kita tengok balik di sini tuan-tuan rahmati Allah. Lafaz azan ni, kalau azan kita dengan Mekah sama. Tapi kalau azan-azan di negara-negara lain dia ada tambah-tambah sikit lah, macam-macam lah. Kalau mazhab-mazhab lain dia ada tambah, seperti adalah dia sebut macam Syiah ke, dia ada tambahan sikit, dia punya lirik dia lain sikit pada kita. So kita ambil yang kita, yang asal kita ni betulkan. Jangan tiru-tiru tengok azan mana sedap azan ni, rupanya azan dia tambahan lain pula. Iqamah dia pun lain dengan kita. So kita kena ambil azan kita lah. Tengok balik sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ru tu kena jelaskan tuan-tuan. Ada setengah orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nafas yang sama, ra mati, kenapa? Jelaskan ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tanda kan? So kalau tuan-tuan ada pen ke apa ke, tanda maknanya jelaskan, highlight dekat ru tu, ataupun tulis dekat note bawah tu, Allahu Akbar, jelaskan ra ya baris depan. Itu sebagai peringatan untuk kita sendiri ya. Tapi kalau tuan-tuan tak take note, memang lupalah. Makan nasi Arab tengah hari nanti lupa dah balik. Tak tahulah surau kita nak belanja apa hari ni. Katanya ada jamuan makan, tak tahu juga. Unta ke kambing saya tak tahulah. Jadi belajar dulu ya, makan kemudian. Baik. Kita latih sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tak nak nafas yang sama tapi kita terberhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak nak. Kalau nak mati betul-betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ada irama-irama lagu dia kan.
macam azan Kurdi ke azan apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bagi mati betul-betul. Jangan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah takbir raya. Sama je. Saya kalau syuting takbir raya, saya selalu pesan Allahu Akbar, Allah, tu jelaskan. Ya. Kalau kita nak buat syuting takbir raya, boleh lah, tapi bukan hari ni lah. Boleh je. Kena datang semula lah. Kita duduk, kita pakai uniform elok. Boleh kita shoot sini surau An-Nur takbir raya bersama Ustaz Karim. Tak puas tengok kat TV3, kita buat live kampung kita, tak ada masalah. Saya on je. Okey? Saya bagi cadangan je lah. Kalau tak nak, biar bunyi jelas Kalau tak, nanti saya komen dekat grup nanti, kenapa tak punya ni. Okey, jelaskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Pastikan di sini kaf di sini dia panggil penhams. Akbar sikit je, jangan akbar, tak nak. Akbar hams kaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelaskan tu. Jadi kalau kita jadi sebagai muazzin di surau kita ataupun di masjid mana-mana, azan pertama panjang, tak ada masalah. Azan kedua pendekkan. Ini azan kedua, Masya Allah, lagi panjang pada azan yang pertama. Cuba tengok azan Madinah dekat azan Mekah. Azan kedua tak panjang. Ya, pasal kita nak khutbah lagi. Jadi Ustaz, contoh azan kedua Ustaz macam mana Ustaz? Saya bagi contoh lah. Kita jenis suka berlagu. Okey, azan pertama lagu buat je sepuas-puasnya. Azan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Cukup lah. Jangan doa Ashhadu an la ilaha illallah. Tak ada beza antara pertama dengan kedua. So kedua tu kita ringkaskan. Boleh ya? So training sendirilah tu, lagu sendiri. Jangan lupa pula. Jangan Asyhadu an la ilaha illallah. Alamak, Ustaz Karim kata berhenti pendek. Tengah-tengah road berhenti pula. Tak lah, janganlah. Mana kita kena plan, latih awal. Mana kurangkan burdah dia, kurangkan lengok dia. Ini tips saya tanda yang maknanya azan pertama Jumaat panjang, azan kedua kita cuba buat pendek, lebih kurang pada azan pertama. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu di sini pastikan tuan-tuan, asyhadu SY, jangan ashadu. Ada orang bunyi ashadu, tak. Dia rasa tak lah tuan-tuan. Saya rasa tuan tak buat sebut macam tu. Tapi kod-kod lah ada, kita bunyi S saja. Ashadu tak boleh. Lepas tu perkataan ataupun kalimah ha simpul. Mana sebutan ha simpul kat mana? Di mana? Dada. Halkum kat mana? Bawah halkum ke di tengah-tengah halkum? Sini. Huruf halqiyah ada 6. Hamzah dengan ha dada di sini. Tengah di bawah halq di sini, di dada kita. Cuba. Sini. Hamzah dengan ha. Naik tengah. Ha dengan ain. Cuba latih wastal halqi, tengah halqum. Nampak? Kena beza tu. Atas ni ialah kha dengan ghain. Buat tiga peringkat tu. Atas sekali halqum kita kha ghain. Tingkat 2, tingkat 3 tadi kha dengan ghain. Tingkat 2 ha dengan ain. Tingkat bawah sekali iaitu dada ni dinamakan ha dada ataupun hamzah. Bawah ni. Nampak? 3 peringkat ni. Tolong ingat. Baru kita boleh tahu kedudukan
kalimah ataupun yang kita sebut tadi asyhadu. Di sini kita tengok balik lirik dia, apa dia? Asyhadu dengan ha pedas ke ataupun dengan ha simpul? Ha simpul. Di sini tak kena mengena dengan ha pedas, tak kena mengena dengan tengah halkum. Ada setengah Bilal azan asyhadu, asyhadu pedas sini. Salah. Dah berubah makna tu. Asyhadu. Oh, azan dia orang kata ustaz, azan dekat Semenyih tu Bilal, Semenyih lah, umum Semenyih, bukan sini. Umum Semenyih lah. Kan marah saya pula, ustaz pelik kami. Tak ada. Seluruh Semenyih ada satu masjid tu ustaz, Bilal dia azan bunyi asyhadu ustaz. Tapi sedap lah azan dia ustaz, tapi bunyi ha pedas. Betul ke ustaz? Salah lah. Asyhadu an la, orang Arab dengar dia patah balik terus, tak datang dah surau kita. Jadi kita kena dada sini. Asyhadu, asyhadu. Tapi jangan terlalu takalluf bunyi ha simpul pula. Nama duk asyhadu, asyhadu. Ustaz Karim, dengarkan saya ni. Dia latih. Tak. Maksudnya kita rasa tidak ada tekan di wasal halqi kita. Boleh? Asyhadu an la. Cuba. Okey, sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, ada bakat semua orang semuanya ni. Bunyi sedap semua ni. Zuhur nanti boleh tak kita gabung semua sekaligus keluar azan? Oh, panggil azan gabungan daripada Semenyih. Oh, tiun sama. Bagus. Bakat tu dah ada, tapi saya tak dengar seorang-seorang lagi ni. Dengan seorang-seorang bunyi Allahu Akbar, Allah. Bunyi Allah pula ni. tak apa. Saya gurau ni sebab saya nak bagi hilang, ya, hilang mengantuk kan. Makan nasi lemak banyak tadi. Saya tak makan apa tuan. Saya makan peringka satu je. Anak saya yang makan lebih. Mana semua saya jamah sikit-sikit je. Tadi kari pap tadi saya bagi share dua dengan anak saya. Anak saya dia tak tugas, dia makan tak apa. Saya nak bertugas ni kena jaga kualiti apa ni suara kita. Jadi kalimah asyhadu pastikan tuan-tuan jangan bunyi ha pedas. Ini banyak saya dengar. So tuan-tuan tulis kat situ, anak-anak tulis kat situ ha asyhadu, pastikan bunyi daripada dada. Asyhadu. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita nak goreng-goreng lah sendiri. Lagu apa? Silakan. Maknanya itu skill masing-masing. Saya tak nak ajar Taranum, kita tak nak belajar azan Taranum hari ni. Kita nak belajar tips azan dan apa dia keistimewaan azan. Jadi kita tengok balik lirik dia ataupun kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Jelaskan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Kita pergi pada yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tengok sini pada asyhadu pertama. Pastikan anna tu wajibul gunnah situ. Kalau Quran wajibul gunnah ya. Maknanya kita kena dengung dua harakat. Lebih afdal, lebih sopan azan kita. Di masyarakat kita ni dia suka azan lebih sopan. Kalau pergi negara Arab tak ada dengung-dengung, tak ada tuan. Cuba dengar azan Mekah, tak ada dengung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dengung tak? Tak ada. Tapi bila kita upgrade jadi azan kita di sini, masyarakat kita suka lebih berdisiplin. Jadi lebih halusi. So tuan-tuan, nak tiru azan Mekah tiru, tapi kalau boleh bunyi dengung dia tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedap dengar. Tapi kalau tuan baca azan asyhadu anna Muhammadar, nampak macam lorak nak pergi, ada isteri nak bersalin ke? Sakit perut cirik-birik ke? Tak ada kan? Saja nak tiru Mekah. Ya Mekah tak apa, tapi kita dekat sini kita nak latih supaya kita ni lebih. Pasal kita ni bahasa kita ni bahasa Melayu. Pasal kita ni lidah bukan lidah Arab. Jadi kita nak memperkemaskan. Tok Guru saya pesan, Abdul Karim, kemaskan bacaan anak-anak buah kamu, anak murid kamu dekat Malaysia. Kemaskan bacaan. Sebutan huruf satu persatu. Jangan telan kalimah, jangan telan huruf. Sudut azan ke sudut bacaan Quran.
Jadi bila saya mengajar, saya tak nak kita ni telan huruf, tak jelas. Allahu Akbar, mana kita telan huruf tu. Huruf yang baris depan kita telan bagi jadi mati. Nampak tak? Okey. Jadi kita azan macam mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengungkan dua. Muhammad pun dengung, anna dengung ke? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba. Maknanya hujung belakang tu nak buat 6 harakat, nak lebih ke? Tak apa, tak ada masalah. Hayya 'alas tapi jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba ru tu panjang, Allah pendek. Tak boleh lah. Ru tu 2 harakat saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terpulang lah. Nak buat lengok apa, lengok. Ini saya pun spontan macam tu je. Maknanya itu skill masing-masing. Tambah sendirilah. Okay. Kalau rasa nak hantar kat Ustaz azan tuan-tuan, boleh je. Nanti saya bagi nombor saya di hujung nanti. WhatsApp kat saya, Ustaz, saya daripada Surau An-Nur nak mendengarkan azan. Nanti Ustaz lapar, Ustaz dengar, tak Ustaz akan bagi komen. Boleh? Nak apa lagi istimewa? Saya bagi semua tuan-tuan nak apa. Ni dengan cerita kata Ustaz, solat zuhur sekali boleh tak Ustaz? Saya kata boleh, saya jadi solat zuhur, imam zuhur boleh, tapi tak ada baca kuat lah. Kan suruh baca kuat pula Ustaz nak dengar bacaan Ustaz lah. Tak, azan boleh insya-Allah. So tuan-tuan rahmati Allah, pastikan kalimah yang saya sebut tadi, lafaz azan, asyhadu anna Muhammad, buat atas nun tu dan tulis atas mim 2. Maknanya dengung 2 harakat. Jangan lebih lah. Lebih boleh juga, tapi kalau boleh kita genapkan 2 je. Jangan dia sebenarnya azan ni jangan ada takalluf. Ataupun jadi imam takalluf. Apa makna takalluf? Memaksa. Over lebih. Jangan. Kita kena sederhana apa yang kita ada. Kalau lebih nanti orang dengar dia tak puas. Orang dengar dia kata, ni Bilal imam ni nampak hati dia nak ke lain pula. Terlalu lebih sangat. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Oh, sedaknya Bilal ni imam ni. Rupanya dia takalluf lebih pula. Naik rakaat yang kedua, hilang suara. Ada? Pasal silap teknik, terlalu over sangat. Saya sentuh bab imam nanti selepas pada azan ni kita habiskan ni dulu. Jadi Bilal selalu kualiti suara dia tinggi tau. Bilal ni biasanya suara dia tinggi. Jadi kita pastikan makharijul huruf kita, jangan kita telan kalimah-kalimah yang saya sebut tadi. Okey? Hayya 'alas salat. Buat 6 kena buat lebih pun tak apalah kan? Tapi jangan sampai ke tak tahu duduk ke mana. Tok Bilal ni kadang-kadang dia main shot sendiri, dia lupa aku kat mana, panjang sangat ni, kat mana ni, rupa-rupanya dia tengah jadi imam, dia lupa kan. Contohnya tak pernah jadi imam tak datang, dia dah niat dah, kalau imam tak datang hari ni aku nak jadi imam sepuas-puasnya, aku nak baca dengan kualiti yang nada yang paling memuaskan aku. Dia lupa. Dia sampai waladhdallin dia tinggi, waladhdallin apa harakat? Nah, dia lupa. Dia pejam mata tengah khusyuk ni nak share. Waladhdallahu akbar. Dia pergi azan. Dia cenderung pergi azan mana? Pasal dia lupa syok sendiri. Boleh jadi. Tu namanya over lebih sangat, lupa diri kat mana. Tapi jarang berlaku, tak ada. Berlaku kat sini ada ke? Tak ada. Tapi kalau niat tak betul, nama itu tu tak betul, boleh jadi macam-macam. Jangan yang main, jangan ya. Jadi kita kena, ni cerita dongeng sajalah, gurau-guraunya tuan-tuan, tak ada. Okey, hayya 'alas salah, pastikan ha pedas. Hayya, bukan hayya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Memang salah betul lah, memang salah. Hayya dengan pada sini tengah halkum. Anak-anak cuba sebut hayya. Kat mana? Dekat mana?
Ya, halkum panjang. Banyak halkum ni, atas ke bawah ke tengah? Tengah, ya. Okey, untuk anak-anak semua. Untuk anak-anak semua. Kemungkinan anak-anak pernah tengok azan ustaz dekat kartun Upin Ipin. Tengok tak? Tengok. Oh, semangat. Dia kata saya membesar dengan azan ustaz kan? Betul tak? Siapa tengok azan TV 9? Atas menara Kuala Lumpur? Sama tak muka ni? Ada orang tanya, ni yang azan atas menara Kuala Lumpur boleh cakap Melayu ke? Ambil Pak Arab mana lah azan atas menara Kuala Lumpur tu? Mesti ada orang cakap macam tu, betul tak? Sebelum jumpa dengan saya hari ni lah. Siapa? Oh, rupanya ustaz tu tengok macam pernah tengok ustaz dekat mana ya? Tengok dia baca Quran je. Rupanya, yang azan atas menara. Dah 10 tahun kot azan saya kat TV 9. Tengok Zuhur Asar atas menara tu pun syuting separuh mati tuan-tuan. Separuh mati. Mana ada cermin depan saya, mana ada pagar, tak ada. Pagar kecil, rendah je pagar. Kalau saya jatuh dengan jubah saya jadi Sheikh Man, mati saya. Ya, betul. Masa tu tak ada drone, tak ada. Mahal nak sewa drone, nak beli drone mahal. TV 9 kami sewa je lah helikopter Sungai Besi tu, Polis Diraja, syuting. Bayar mahal juga, tapi ada orang sponsor, minyak petrol dia mahal. Jadi nak cerita, kalau anak-anak tengok azan Upin Ipin, Ustaz azan Upin Ipin irama jiharkah. Jadi ayah-ayah boleh tengoklah kat YouTube azan Upin Ipin. Tu kan macam tu je. View dia tak banyak, 1 juta berapa tahu, 100 juta. Cuba tengok berapa saya tengok dah, 128 juta view kot. Saya tak ingat dah, lama sangat tak tengok kat YouTube. Jadi bolehlah anak-anak belajar azan. Itu azan jiharkah. Kalau azan TV 9, azan Syekh Ali Mullah, azan Mekah. Okey, pastikan ha pedas. Saya patah balik, ha pedas, ha, hayya. Okey, sebut hayya. Okey, hayya 'alas salah. Hujung ni itu ha pedas ke ha simpul? Ada orang bunyi ha pedas. Hayya 'alas salah. Salah. Yang ha pedas dekat al-falah, bukan as-salah. So take note dekat sini, hayya 'alas salah dengan ha, penutup dia dengan ha dada, ha pedas, ha dada, ha pedas. Starting dia dengan ha pedas, penutup dia dengan ha simpul ataupun ha dada, bukan ha pedas, sorry, bukan ha pedas. Penutup dia di hujung hayya 'alas salah tu dengan ha dada ataupun ha simpul. Cuba hayya 'alas salah. Bunyi dada. Hayya 'alas salah. Okey, bagus. Hayya 'alal falah. Yang kedua ni punya pedas tak? Dua-dua pedas. Hayya pedas, falah pedas. So tanda kat situ dua-dua pedas. Buat cili, lukis cili kat situ, kat kertas kita tu, supaya keluar pedas. Ada orang azan hayya 'alal falah, dia ke simpul pula, dada pula. Tak boleh lah. Pastikan. Anak-anak ya, pastikan ya, ayah-ayah ya, pastikan. Okey. Kita ambil as-salatu khairum minan naum. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. Naum tu panjang, 6 harakat pun tak apa. Tapi biasanya ada orang gurau dengan saya, Ustaz, janganlah azan jiharkah Ustaz. Kenapa? Nanti orang kita dengar dia makin tidur, tak bangun Ustaz. Contohnya azan jiharkah. Allahu Akbar. Hayya 'alal falah. Ni azan subuh ni. Kalau dengar azan subuh macam ni, rasa macam nak tidur lagi, kata tak? Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum.
kalau saya dengar azan macam ni, saya rasa saya pun tidur juga ni. Tak apa, azan je mana-mana tuan-tuan. Yang penting kita ni kena set nak bangun subuh tuan. Jangan buat alasan dengan Tok Bilal. Kesian kau Tok Bilal tu. Kalau dia yang tu je yang pandai azan jaharkah je, maka janganlah jadikan Imam Bilal tu mangsa. Kita lah yang set masa untuk nak bangun subuh, bukan Bilal tu. Bilal ni lah azan. Salahkan Bilal pula. Bilal ni lah yang azan bagi saya tidur balik. Tak boleh lah macam tu. Bilal tu melaksanakan amanah dia. Okey. So as-salatu as-salat biar jelas. Tapi jangan terlalu muncul tuan. As-salatu as-sa as-sa hayya 'alas-sa. Jangan senyum. Hayya 'alas-salah. Senyum jadi sin. Hayya 'alas-salah. Okey. Kita pergi pada last sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelaskan ru. La ilaha. La apa harakat? 4 ke 6 boleh lah. Tapi jangan sampai panjang sangat lah. Sampai belas-belas harakat tak boleh. La tu biasanya 6, 4 harakat. La ilaha illallah. Jangan ha illallah. Ta'ala. Il tu jangan panjang. Itu tasydid saja. La ilaha illallah. Jadi kita datang masjid tu, Tok Bilal, kalau panjang lagi sedap tu Allah, sedapnya ya Allah. So kita kena bagi, tanamkan rohaniyah di masjid kita, surau kita dengan azan daripada hati. Azan daripada hati. Maknanya kita azan tu dengan sepenuh jiwa kita. Saya tengok Tok Bilal Masjidil Haram, memang dia orang ni semangat lain macam. Pasal apa? Pasal depan Kaabah. Masuk waktu syap dia orang azan tuan-tuan. Kita surau di negara kita, surau masjid, kadang-kadang bulan Ramadan lambat azan 2 minit. Tok Bilal kenyang dulu. Minta maaf ya. Tok Bilal kenyang dulu, masuk waktu, dengar dalam apa ni, dalam handphone Allahu Akbar Allah, dia tutup, dia makan dulu kurma, murtabak, dah 20-30 saat dah apa ni, lambat dekat situ. Jamaah dekat luar, dia dengar dah dekat TV. Tak nak, dia nak azan haji sekian-sekian. Tak nak azan Bilal kita juga. Bilal kita jenis kaki balon, dia hantam murtabak, hantam ayam golek, dia makan. Dia tak tahu kata kita ni sebagai muazzin ni bertanggungjawab terhadap waktu yang diberikan pada kita. So tuan-tuan rahmati Allah, hujung-hujung ni tentang azan, saya nak tekankan kita kena ada disiplin dalam azan kita. Kita kena ada semangat dalam sebagai melaksanakan azan. Yang kedua, belajar tarannum yang sesuai dengan azan dan suara kita. Yang seterusnya ialah niat kita tu biar lillahi ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan angkat maqam tuan-tuan di sisinya nanti suatu hari nanti. Biar orang kutuk kita, Allah Bilal je, Bilal surau tak apa, biar orang pandang kita rendah, tapi kita di sisi Allah, dan kita di sisi Allah ialah para malaikat mendengar azan kita. Kita melaungkan azan sampai ke langit azan kita. Jangan sampai tahap orang kata azan kita ni azan hanya di kampung kita je, langit tak sampai. Sebab tak sampai ke langit, kenapa? Kemungkinan kita ni ikhlas kita tu tak ada. So biar kita pasang niat betul-betul menjadi muazzin. Okey, saya pergi kepada iqamah sikit lagi. Allahu Akbar sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa je, tapi kalau ikut dia punya tajwid dia, sebutan dia, sedap dengar. Tak payah kita dah over sangat lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak sederhana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati. Bukan tu, ti. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Jelaskan ti ya. Jangan hayya 'alal salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, tak jelas. Bunyi macam ta je. Ti ya. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.
Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, dengan Q, dua Q sini. Qad, jangan kadeka mati salah, kadeka mati salah. Memang mati salah jawab dia. Bukan saya berlawak tuan. Saya pernah pergi satu masjid tu, memang saya dengar betul-betul bila tu baca qad qamati salah, qad qamati salah. Saya kata memang mati salah Tok Bilal ni. Tapi saya tak cakap kata Bilal tu. Saya diam je. Dan saya baik saya jadi imam Zuhur. Kalau jadi imam Maghrib saya ketawa ke dalam solat saya. Bukan ketawa, tak tahan kot kemungkinan kenapa ni kok mati salah, kok mati salah mana ni. So kita kena tahu perkataan dia qad qamatis salah, qaf dal, qad tak ada dalam tu, minta maaf ya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, ti. Qad qamatis salah tu kati. Alamak, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ti ti. Qad qamatis salah tak boleh mati salah, dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa, sama je lah, itu iqamah ya. Okey. Lepas tu saya nak ajarkan tuan-tuan tentang apa dia, tuan-tuan, solat jenazah. Kalau Mekah, as-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah. As-salatu, kalau ramai, tapi kita jarang ada ni saya cerita saja. Kalau ramai, as-salatu 'alal amwat, tanda buat amwat, as-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Ini jarang ada ya. Kalau kita ni as-salatu jami'ah, salatul apa dia? Sebab saya tak ada bila, saya tak ingat kat sini. Tapi kalau Mekah apa dia? Kalau solat jenazah, salatul jami'ah, solat apa? Salatul jenazah, salatul mayyit, salatul mayyit salatul mayyiti rahimakumullah, gitu. Lebih kurang macam tu. Kalau sana as-salatu 'alal mayyiti, as-salatu 'alal mayyiti. Kalau atfal, kanak-kanak, atfal. Kalau seorang dia tifl, as-salatu 'ala tifli, lelaki, kanak-kanak lelaki. Kalau kanak-kanak perempuan, as-salatu 'ala tiflati yarhamukumullah, tiflati. Ini tak ada dalam tu tapi kalau tuan-tuan nak tanda, tapi ini jarang ada lah, boleh lah. Lepas tu saya nak pesan kepada Tok Bilal, bila kita semua ni akan datang Ramadan, tahu, sebelum saya lupa, dah 10.30 baru Bilal, tak masuk azan lagi ni. Tapi kita tak masuk Bilal lagi, tak masuk imam, sorry. Saya nak pesan pada kita semua, selawat pada bulan Ramadan sebagai muazzin, selawat betul-betul. Jangan selawat suka-suka hati, tak jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah jawab, sallallahu wasallam alaih. Bilal kita kena jelas, jangan bunyi tak jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Zukhrina Muhammad. Yang jelas hujung je, tengah-tengah tak mana pergi. Betul tak? Bilal pula tak faham pula. Bilal, bukan Bilal, jemaah pula nakal juga. Sallallahu wasallam alaih. Jemaah pula nakal pula, jom balik. Nabila dah merepek, imam pun baca lambat. Jemaah kita pun dah boring dah. Orang kata sallallahu wasallam alaih, jemaah buat kata jom balik. Belah lah kita. Kenapa? Imam tu lambat sangat baca tarawih, penat makcik berdiri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jadi imam, jadi Bilal, kita kena menjiwai jemaah kita. Jangan terlalu takalluf, jangan terlalu panjang sangat. Okey, ni kita masuk bab imam pula Okey. Habis bab muazzin. Kita sebab masa kita terhad, jadi saya nak sebenarnya kita ni dalam seminar azan sahaja, tapi ini ekstra untuk imam juga. Maknanya dua-dua kita saling melengkapkan antara satu sama lain. Jadi kalau saya tempat lain, kalau khusus atau seminar azan, tapi kali ni pagi ni special untuk tuan-tuan, kita gabungkan dua lah supaya dapat manfaat sama. Jadi sebut kata imam dia kena standby bila-bila masa dia datang sebelum ataupun masa yang lebih kurang dengan muazzin. Muazzin tak datang Tama saya minum air sikit Muazzin tak datang, Tok Bilal standby, siap ambil peranan, siap telefon, ada lagi 10 minit lagi Tuan Bilal, kalau Masjid Negeri Selangor
noja. Peranan noja, dia kena pastikan Imam Bilal tu siapa yang bertugas hari ni, dan dia akan call 10 minit lagi, Ustaz kat mana? Okey, Alhamdulillah. Jadi dia tahu dah Ustaz ni memang dah ada perjalanan. Takut Ustaz tu silap dengan Ustaz lain, dia tak datang subuh. Jadi Bilal kena jadi imam. Kalang kabut imam Bilal tu. Dah subuh sejadah. Alamak. Tu banyak sejadah masjid kita tu, ada surah sejadah pampar di depan tu. Sebab kadang-kadang imam sendiri pun tak hafal lagi surah sejadah. Jadi letak ke depan. Tak apalah, kita nak macam mana, terpaksa menjengsi kan. Okey. Jadi imam kena standby. Sekiranya Tok Bilal tak datang, siyak tak ada, imam tu azan dengan rela dia. Azan, tak apa, cover sahabat kita. Tapi janganlah sahabat tu buat hal selalu. Tahu Ustaz Karim, kita tanganlah. Maksudnya kita kena tengok keadaan. Tapi imam selalu bagi pada makmum lah Ustaz. Bila tak datang, imam bagi pada makmum. Okey, kalau imam bagi pada makmum tu yang berkualiti, azannya bagus, dipersilakan. Dan kita syorkan AJK Masjid, sekiranya kalau ada makmum kita yang suka relawan tu, saya cakap tadi, seminar kita pagi ni akan melahirkan bakat-bakat yang baru. Kita ketengahkan mereka ni dengan sinaran nama-nama yang emergency yang ada. Janganlah ambil yang tak tahu ke mana. Maksudnya ambil yang kita rasa yang ni masuk dalam sinaran. Kalau takdir kata tak ada, tapi Bilal tu bertanggungjawab. Sebab kita Bilal dibayar, diberikan allowance kepada kita. Nampak tak? So kita kena bertanggungjawab. Jangan kita makan duit allowance kita, gaji kita, tapi kita ambil kesempatan suruh orang lain azan. Tak boleh. Lepas tu tak bagi kepada orang. Kita ganti balik. Katalah azan kita tiap waktu berapa diberikan kepada kita, allowance kita, bukan gaji. Tak boleh. Maknanya tak boleh kita nak upah di imam, gaji imam tak boleh. Ni namanya allowance, namanya allowance ataupun hadiah. Hadiah. Kita bagilah sesuai. Jadi imam 5 waktu katalah RM70 ataupun RM250 satu waktu imam. Katalah kan. Muazzin RM30, katalah saja. Jadi kita kena bagilah kepada orang yang ganti kita tu hadiah pada dia balik, sebab kita tak datang. Itu bincang sedikit lah, saya tak tahu ni cerita ihsan pada setiap muazzin lah tuan-tuan. Jadi saya tengok di sini bila imam kena ada awal di masjid supaya dia boleh ganti kalau apa berlaku. Dan muazzin pun sama juga, kena standby. Kalau imam tu terbatal dalam solat dia, sujud, tengok ada tai lalat dekat kaki tu imam, betul tak? Kita tai cicak, okey, tai cicak. Muazzin cuik kaki tu imam tu, jangan imam tu melatah pula. Tu imam tai cicak, imam tu bangun, Bilal tu standby dah masuk tempat. Jangan Bilal pergi pasing kat tak nak ni. Tak, Bilal dia kena faham fiqh solat. Maknanya dia kena standby apa berlaku. Tapi jarang kan. Tengah-tengah tu imam rasa macam hilang wuduk dia, so Bilal kena standby lah. Yang ni benda ni jarang berlaku pada masjid mana surau mana-mana. Cuma kita kena standby. Jangan kita pasal imam sentuh ada kebelakang saya, dia pergi berlagu pula kat situ sana. Dah boleh. Kita kena standby sebagai Bilal pada hari ini. Kita kena standby. Jadi tuan-tuan, kita masuk balik pada imam. Persiapan imam, jubah, kopiah, minyak wangi, sama dengan Bilal tadi. Surah Al-Fatihah. Kita masuk surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah. Saya nak baca ringkas sebab masa kita terhad. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan ha pedas dua-dua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita masuk pada perkataan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastikan sekejap, saya panggil anak saya sekejap.
ada panggilan. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, sini lam mati, jangan bunyi melantun lam pula. Ada tu imam dia baca macam ni, alhamdulillahi rabbil tak boleh. Ni lam mati betul-betul. Maknanya jangan kita melantunkan. Pastikan, okey? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saya cuba mic ni macam sedap je ni. Punya echo sikit. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Pastikan dua-dua sini pedas tau. Ha. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Dada tak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki di sini kaf bawah ki, ki, jangan khi. Ada orang bunyi macam mana? Khi. Maliki, ki dia macam nak pada kha, nak cenderung pada kha sikit. Jadi kita baca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Pastikan jelas sikit. Minta maaf tadi saya gabung dua tadi. Maliki ki. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey, di sini dal kita di sini jangan gulung lebih sangat. Contoh dia dia gulung lebih macam ni. Middin naik kata tak, kita kena rapat dengan gigi kita. Middin ataupun middin, bunyi ada angin keluar, tak boleh. Middin. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada dua tasydid pada kalimah iyyaka. Jadi kita jangan laju tuan-tuan. Iyyaka na'budu. Di sini ain mati ya, ain tengah-tengah, wastal halqi, maknanya mati dia tu tengah-tengah. Na'budu. Jangan mati betul-betul. Na'budu tu mati betul-betul, ataupun kita nak cenderung kepada hidup. Na'budu tu hidup. Tak. Na'budu tengah-tengah tawassul. Na'budu. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastikan ain. Nasta'in. Saya nak tanya tuan-tuan, hujung setiap kalimah kita baca tadi, setiap ayat, landing dia berapa harakat? Bismillahirrahmanirrahim. Dua kan? Okey, kalau kita start dua sampai hujung pun dua. Kalau kita start 4, kita maintain 4 semua. Jangan 2 kejap 4 kejap 6, tak boleh lah. Kita maintain, okey? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, sad di sini sa si. Ihdinas si. Bukan ihdinas fi, tak, ihdinas si. Okey, kita latih. Sa si su. Sa si su. Ihdinas si. Jelas tak? Jelas kan? Okey, kalau saya buat nipis, ihdinas si. Si. Jadi si.
ihdinas sirata, ihdinas sirat. Bukan maknanya pasti kita kena muncul. Ihdinas sirat, tebal. Okey, cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, mustaqim kita senyum sebab dia sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya sin kita senyum ya. Mustaqim. Okey, qaf di sini kita tebalkan, kita nipiskan. Qim di sini Q ke dengan K? Ada orang baca bunyi K lah tuan. Ihdinas siratal mustaqim, tak boleh. Mustaqim. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Pastikan jangan kita tulis dekat situ mustaqim buat Q atas dia, bukan K maknanya pastikan bacaan mustaqim dengan harf al-Q, harf al-qaf, bukan harf kaf. Boleh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Si. Sirata. Jangan kita sebut tergesa-gesa. Jangan kita sebut macam ni. Sirata. One by one. Siratal ladzina. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim ke 'alaihim? 'Alaihim. Orang kita sebut selalu macam mana? Orang kita sebut bunyi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang-kadang bunyi macam tu. Dia kena hamim bawah him. 'Alaihim. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, waladdallin di sini apa harakat? Korang boleh tak? So di sini kita baca dallin berapa harakat? 6 harakat. Kita baca 6 harakat. Ada orang kata ustaz, kita baca dia 6 rakaat. Dia terbalik. Pastikan harakat tu panjang. Rakaat ni rokok. Ada saya pernah 3-4 orang anak murid tahu. Ustaz, pakcik, berapa harakat, berapa panjang sini? Saya tak katalah harakat. Berapa panjang sini? Sini ustaz 3 rakaat. 3 rakaat? Bukan 4 ke? 4 rakaat lah ustaz. 4 rakaat Zuhur ke Asar? Harakat. Dia terbalik. So pastikan rakaat solat. Harakat panjang pendek dalam tajwid, ya. So tuan-puan, panjang sini waladdallin apa harakat? 6 harakat. Lebih boleh tak? Tak boleh. Kurang boleh tak? Sini namanya mad lazim muthaqqal kalimi. Pasti 6 harakat. Kalau tuan jadi imam hujan lebat ke apa ke, genapkan 6 harakat jugalah. Ya. Wallahu a'lam. Kita dah ambil hari ni ringkas apa yang ada. Ya, kalau nak lebih panjang, masuk kat YouTube saya, tekan je tahsin surah Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Abdul Karim Al-Makki. Terus Abu Bakar share lah. Tulis je Ustaz Abdul Karim Al-Makki. Ada tahsin saya buat dekat Singapura, ada buat dekat Indonesia, kat Malaysia tu selalu buat dah. So kita rehat sekejap, diberikan masa. Kita start tadi pukul 9.15, kita tamat 10.45. Kita akan masuk balik insya-Allah pukul 11 sharp, ya. Saya akan tunggu tuan
kita akan masuk sesi yang kedua. Kita nak dengar daripada peserta serta dengan komen-komen daripada saya dan tambahan-tambahan lagi lah untuk kita jadi orang yang lebih afdal sudut imam dan muazzin. Wallahu a'lam.